petang ini ceramah umum kita bertajuk Adakah akhir zaman akan tiba di luar jangkaan anda? Saya ulang, ceramah umum petang ini bertajuk Adakah akhir zaman akan tiba di luar jangkaan anda? Jadi saya jemput penceramah kita, Saudara Gregory. Tahun demi tahun kita memperingati ulang tahun kematian Yesus, dan kita beri penghormatan kepada Yesus dan Tuhan Yehova semasa kita berbuat demikian. Dan setiap kali bila kita menghadiri peringatan kematian Yesus, kita akan dengar ceramah yang disampaikan. Dan ceramah itu memperingati kita tentang kasih Yehova dan Yesus untuk kita. Di Roma 5 ayat 8 di situ kata Kristus mati untuk kita semasa kita masih berdosa. Jadi ulang tahun ulang tahun perkahwinan ya. Ulang tahun peringatan kematian Yesus bukan saja mengingatkan kita tentang kasih Yehova dan Yesus, tetapi memperingatkan kita tentang satu lagi hal. Di 1 Korintus 11 ayat 26 di situ mengatakan, seraya kita menyambut peringatan tahun demi tahun, kita semakin dekat dengan penghujung sistem dunia ini. Jadi setiap tahun kita memperingati semakin dekat kita dengan penghujung sistem dunia ini. Dan menariknya, apabila kita membincangkan tentang penghujung sistem dunia ini, topik ini menarik minat ramai orang. Bukan saja dewasa ini, tetapi sejak zaman Yesus lagi, semasa Yesus berada di bumi. Kita boleh lihat tentang nubuat Yesus yang menarik perhatian orang pada waktu itu. Kita baca tentangnya di Markus bab 13 ayat 1 hingga 4. Markus 13, 1 hingga 4. Semasa Yesus keluar dari rumah Tuhan, salah seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa indahnya batu-batu dan bangunan-bangunan ini. Namun Yesus berkata kepadanya, kamu nampak bangunan-bangunan yang indah ini, bukan? Batu-batu di sini pasti dirobohkan sehingga satu batu pun tidak akan tersusun di atas batu yang lain. Yesus duduk di atas gunung Zaitun di tempat yang berhadapan dengan rumah Tuhan. Ketika tiada orang lain di situ, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas datang kepadanya dan bertanya, beritahulah kami bila hal-hal ini akan berlaku dan apakah tanda bahawa penghujung semua ini sudah dekat. Perhatikan di ayat 4. Mereka tanya, bila hal-hal ini akan berlaku? Apa tanda-tanda bahawa kita sudah dekat dengan penghujung sistem dunia ini? Kita tahu bahawa nubuat Yesus pada masa itu ada dua penggenapan. Satu, penggenapan di abad pertama semasa Yerusalem dimusnahkan. Namun, nubuat ini juga ada penggenapan di masa hadapan. Itu yang kita tumpukan. Kerana itulah yang kita akan alami. Tidak lama lagi. Jadi bagaimana Yesus menjawab mereka? Kita lihat bagaimana Yesus menjawab mereka di Markus 13 ayat 8. Bab yang sama, kita maju ke ayat 8 di situ dia kata, satu bangsa akan menyerang bangsa yang lain dan satu kerajaan akan menyerang kerajaan yang lain. Gempa bumi akan terjadi secara berturut-turut di merata tempat dan kebuluran juga akan berlaku. Semua perkara ini hanyalah permulaan kesusahan, seperti kesakitan yang dialami oleh seorang wanita yang akan bersalin. Ya, Yesus memberitahu murid-muridnya satu kelompok tanda
untuk mengenal pasti hari-hari terakhir bagi sistem dunia syaitan yang jahat ini. Dan persoalannya ialah, adakah nubuat di Markus 13 ayat 8 ini sedang digenapi? Dan apa yang kita lihat sekarang, kenyataan-kenyataan yang diperoleh, membuktikan apa? Dan benarkah kita sedang hidup pada hari-hari terakhir? Adakah akhir zaman akan tiba di luar jangkaan anda? Jadi semua persoalan ini akan dijawab dalam ceramah ini. Mula-mula mari kita meneliti 5 tanda khusus yang dikenal pasti oleh Yesus. Dia memberi tanda-tanda itu kan. Jadi kita cuba lihat kembali ayat 8. Yang pertama dia kata, satu bangsa akan menyerang bangsa yang lain dan satu kerajaan akan menyerang kerajaan yang lain. Adakah ini berlaku? Sejak tahun 1914, lebih daripada 100 juta nyawa telah terkorban dalam peperangan. Kita ada Perang Dunia yang pertama, diikuti dengan Perang Dunia yang kedua. Namun, sepanjang sejarah sehingga sekarang, kita masih lihat perang sedang berlaku. Malahan, lebih banyak dan lebih kerap sewaktu kita hidup di hari-hari terakhir ini. Sebagai contoh, baru-baru ini saya rasa anda semua ada lihat berita tentang perang antara Palestin dan Israel, perang saudara di Afghanistan, dan banyak lagi perang-perang saudara yang berlaku di dalam negara. Jadi ini menunjukkan bahawa tanda-tanda itu terjadi. Kenyataan membuktikan bahawa semua itu sedang berlaku sekarang. Bagaimana pula dengan yang kedua, tanda kedua? Gempa bumi akan terjadi secara berturut-turut di merata tempat. Adakah hal ini berlaku? Hanya dalam tahun 2021 sahaja, setiap bulan ada gempa bumi berlaku. Sebagai contoh, di Januari, Sulawesi Barat, Indonesia. Di bulan Februari, kita tahu tentang gempa bumi di Jepun. Kemudian, kita juga tahu tentang saudara-saudari kita di Haiti yang mengalami gempa bumi pada bulan Ogos. Dan banyak lagi tempat yang mengalami gempa bumi satu demi satu. Gempa bumi yang dahsyat, yang mengakibatkan kerosakan harta benda dan juga kehilangan nyawa. Jadi, ini memang Tahu tengok tak kalau pun Adli Zahari gempa tu bumi memang terjadi CM merata-rata, Ketua Menteri. berturut-turut. Bagaimana pula dengan tanda yang ketiga? Di situ kata, Adli Zahari. kebuluran juga akan berlaku. Di ayat 8. Di seluas dunia, kira-kira 15% orang tidak dapat makanan yang cukup setiap hari. Di kawasan Afrika, jumlah ini lebih banyak. Kira-kira 33% sentiasa kelaparan. Dan walaupun mereka mencuba, tiada kerajaan Adli Zahari. manusia yang dapat lenyapkan kebuluran sehingga ke hari ini. Kita lihat bahawa teknologi kita semakin maju. Teknik pengeluaran makanan kita semakin maju. Namun dengan teknologi dan teknik pengeluaran makanan yang lebih maju, masih tidak dapat menampung keperluan seluas dunia. Pakar tidak faham tentang hal ini. Mereka rasa bahawa sepatutnya sumber semula jadi dunia ini, kalau kita dapat raih sumber semula jadi, cukup untuk menampung makanan seluruh dunia. Namun hakikatnya, masih ada orang yang kebuluran. Pakar tidak faham mengapa hal ini berlaku. Kita faham. Kerana sudah dinubuatkan di dalam Bible. Yang seterusnya, kalau kita lihat ayat 8, rujuk silang ada menunjukkan Lukas 21 ayat 11. Di situ ada satu lagi tanda
di mana dia kata wabak akan terjadi secara Cak berturut-turut dempai di tu. merata tempat. Dan ini memang tidak asing bagi kita. Memang jelas kita dapat lihat sehingga sekarang. Tapi kita ambil dahulu. Dahulu kita ada AIDS, HIV, malaria, TB yang meragut jutaan nyawa setiap tahun. Dan walaupun dengan kemajuan teknologi perubatan, penyakit ini masih tidak dapat dilenyapkan. Sebaliknya, lebih banyak lagi penyakit baru yang muncul. Dan wabak yang sekarang kita hadapi, wabak COVID-19, menular di seluruh dunia. Semua topik berita dan perhatian orang ramai bertumpu pada wabak ini. Jadi, ini menunjukkan bahawa memang kita hidup di hari-hari terakhir. Tanda yang kelima ialah kejahatan semakin bertambah. Ini ditulis di Matius 24 ayat 12. Di situ Yesus kata kejahatan akan semakin bertambah. Bila kita kata tentang kejahatan, banyak orang mempunyai banyak perspektif atau persepsi tentang kejahatan. Apa yang dianggap jahat bagi saya, mungkin untuk kamu okey. Namun sebagai orang Kristian, kita harus lihat apa yang jahat berdasarkan pemikiran Tuhan. Jadi kejahatan dalam arti yang paling mudah ialah apa-apa sahaja yang tidak selaras dengan hukum Tuhan dan prinsip-prinsipnya. Asalkan hal itu bercanggah dengan prinsip Tuhan, itu ialah kejahatan. Jadi sama ada kamu curi barang yang besar seperti kereta ataupun curi satu pen saja, itu masih dikira sebagai kejahatan. Tapi itu satu contoh saja. Kejahatan semakin bertambah di dalam dunia ini. Adakah kita dapat melihat sekarang? Kejahatan bermaksud secara terang-terang orang tidak mempedulikan hukum Tuhan dan prinsip-prinsipnya. Semakin ramai orang berpendapat bahawa dating tanpa niat untuk berkahwin adalah normal. Tanya saja mana-mana orang duniawi pendapat mereka tentang dating. Mereka kata normal. Okey. Tiada apa yang salah. Tiada apa yang salah bagi mereka, maksudnya tidak jahat. Namun dalam pemikiran Tuhan, itu ialah kejahatan. Bagaimana pula dengan perzinaan? Bagaimana pula dengan perbuatan homoseksual? Mereka sudah mula menerima sebagai normal. Mungkin kalau kita fikirkan 20 atau 30 tahun yang lalu, orang tidak berani untuk bagi tahu bahawa mereka gay atau lesbian. Namun di dalam waktu sekarang, kita lihat perbuatan homoseksual diwar-warkan dan diterima ramai di media sosial, di berita, dan diterima positif oleh orang ramai. Jadi ini menunjukkan bahawa kejahatan memang semakin bertambah. Jadi kita telah bincangkan hanya 5 daripada kelompok tanda itu. Dan semua ini berlaku dalam tempoh yang sama. Semua ini bukan berlaku satu, lepas itu seterusnya dan seterusnya. Berlaku pada waktu yang sama. Jadi, apakah pandangan anda? Adakah kita sedang hidup pada hari-hari terakhir? Tanda tersebut tidak pernah menjadi begitu ketara seperti apa yang berlaku sekarang. Kenyataan membuktikan bahawa akhir zaman jauh lebih dekat daripada jangkaan orang ramai. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Kita harus pulanglah sekarang dan secara aktif berkhidmat kepada gembala dan penyelia jiwa kita. Di Matius 24 ayat 14, ayat yang kita kenal sangat. Di hari-hari terakhir, kerja penyebaran akan menjadi lebih giat. Tujuan kerja penyebaran ini adalah untuk mencari rakan Yehova. Mereka yang mempunyai hati yang tulus, sifat yang diperlukan
untuk menjadi sahabat Yehova. Namun kita tidak pasti ya, berapa lama lagi Yehova akan menjadikan orang lain sahabatnya. Kita tahu bahawa sekarang kerja penyebaran kita bertumpu pada berita Kalau baik. laut teng si Seperti tuklong kempen suatu pada dari bulan laut. ini, bulan November, Si tuklong. kita memberitahu orang tentang harapan masa depan, berita baik. Namun kita isi tahu tuklong, pada waktu kesengsaraan Tuklong itu takkan ada apa tu. kemungkinannya Itu kita si bekerja penyebaran tuklong akan iya ada pokat berita sini baik yang kepada berita penghakiman. Tepang ke tolong. Maka pada waktu itu kita harus bersedia. Kita tahu bahawa pembinasaan orang jahat akan berlaku tidak lama lagi. Jadi bagaimana seharusnya hidup kita sekarang? Kalau teng bukan kau punya Kita buku baca sana tau. nasihat Buku sana mana ada? Petrus di 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Memandangkan semua itu akan dimusnahkan dengan cara sedemikian, pikirkanlah bagaimana kamu seharusnya hidup. Kamu seharusnya berkelakuan suci dan melakukan hal-hal yang menunjukkan bahawa kamu mengabdikan diri kepada Tuhan. Hendaklah kamu berbuat demikian sementara kamu menantikan dan sentiasa mengingat akan kehadiran Yehova. Jadi, kalau kita lihat nota kaki di bahagian 12, ayat 12 itu, mengingat akan atau benar-benar menginginkan. Begitulah cara hidup kita. Kita sentiasa ingin menantikan hari Yehova. Jadi, adalah baik untuk tanya diri kita, adakah cara hidup saya betul-betul menunjukkan bahawa saya yakin waktu yang ada hanya tinggal sedikit? Kerana kalau kita tidak yakin tentang hal ini, fokus kita dalam hidup kita akan berbeza. Kalau kita fikir masa lama lagi, kita mungkin fikir, tak apa, saya boleh buat apa yang saya mahu sekarang. Sudah sampai temponya, baru saya berubah. Masih sempat. Namun, adakah kita yakin waktu yang ada hanya tinggal sedikit? Adakah tumpuan hidup saya menunjukkan saya mengutamakan kerajaan Tuhan dan hal-hal rohani? Atau adakah tumpuan hidup saya mengumpulkan kekayaan, cuba membina nama di dalam dunia ini? Itu hal yang bagus yang kita dapat tanya diri sendiri. Namun kita gembira kerana saudara-saudari kita dan seluruh umat Yehova menunjukkan bahawa mereka menanti-nantikan hari Yehova, kerana mereka sentiasa sibuk dalam kerja rohani. Dan itu sesuatu yang gembira yang kita dapat lihat. Yehova mengundang semua orang dari berbagai latar belakang untuk mendapat pengetahuan Bible, kerana melalui pengetahuan Bible saja yang dapat memberikan kita hidup kekal. Jadi bagi mereka yang menghadiri pada hari ini, yang mula mempunyai pembelajaran Bible, kita galakkan untuk belajar Bible bersama saksi-saksi Yehova. Kerana mempelajari pengetahuan ini dan bertindak selaras dengannya akan dapat memberi kita hidup abadi di bumi Firdaus. Kalau harapan ini adalah sesuatu yang anda inginkan, sangat penting untuk anda bertindak dengan segera. Sentiasa ingat, masa yang tinggal hanya sedikit. Saksi-saksi Yehova di seluas dunia bersukacita membantu orang mempelajari Bible, membantu orang bagaimana mereka boleh hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Maka kita memberi undangan terbuka kepada semua untuk belajar Bible dan mengetahui cara untuk mendapat kehidupan kekal. Jika dahulu
anda ialah seorang penyembah Yehova yang aktif dan mungkin sekarang sudah menjadi tidak aktif. Ingatlah bahawa Yehova juga inginkan anda kembali kepadanya, pulang kepadanya, di bawah perlindungan pengasihnya yang kekal. Beri perhatian kepada kata-kata di 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus bab 2 ayat 25. Mungkin dekat itu sini kan. Atas sini nih yang kan Dahulu di tempat kamu bed merah tu seperti kan. biri-biri yang Pelajari sesat. ya. Tetapi sekarang kamu Itulah telah semua kembali benda kepada kan. Gembala dan Penyelia jiwa. Kalau you sudah cari, ni dah gelap. Esok saya cari Perhatikan pula di lah. sini, dia mengatakan Esok saya cari pula. biri. Kalau saya yang cari tak sesat. ada, mana tak Dan ada kita lah. tahu dia di bilang. dalam Bible, apabila dia merujuk kepada Esok pagi, biri-biri, esok saya cari lah. biri-biri merupakan orang yang mendengar dan mengikut Gembala kita Yesus dan mendengar perintah Yehova. Namun biri-biri ini Tak apa. menjadi sesat, menjadi tidak aktif. Namun di ayat ini mereka disuruh untuk kembali. Mengapa kembali? Kepada penyelia jiwa kamu. Hanya dengan kita kembali kepada Gembala kita, boleh kita mendapat kehidupan kekal. Pulanglah kepada Yehova. Terdapat banyak sebab seseorang boleh menjadi tidak aktif. Mungkin kerana perselisih faham dengan ahli sidang. Mungkin tidak gembira dengan cara sesuatu dibuat di dalam sidang. Mungkin kerana ketidaksempurnaan sendiri. Mungkin banyak faktor lain. Namun tidak kira apa jua sebabnya, kita merayu anda agar menerima bantuan yang sewajarnya supaya boleh menyembah Gembala pengasih kita dengan aktif. Di Mazmur 119 ayat 105, di situ mengatakan bahawa firman Tuhan bagai pelita yang dapat menerangi jalanku. Jadi biarlah firman Tuhan dan bahan bacaan Kristian kita membantu anda untuk menjalin semula persahabatan yang akrab dengan Yehova. Apabila anda berbuat demikian, anda boleh pasti bahawa akan menerima sokongan daripada Yehova yang pengasih. Saudara-saudari akan mengalu-alukan anda dengan pengasih juga. Kami akan turut gembira apabila yang tidak aktif pulang ke bawah naungan Yehova. Itu sesuatu yang sangat menggembirakan. Dan melalui laporan daripada badan pimpinan kita, kita tahu bahawa waktu-waktu pandemik ini banyak penyembah Yehova yang tidak aktif sudah kembali aktif semula menghadiri perjumpaan. Dan itu sesuatu yang sangat menggembirakan. Pada masa dahulu, para nabi memberikan amaran kepada penyembah Tuhan tentang penghakiman yang bakal tiba. Jadi para nabi digunakan untuk memberi amaran. Hari ini siapa yang digunakan? Hari ini Yehova menggunakan hamba yang setia dan bijaksana untuk memberikan peringatan kepada semua orang, termasuk orang baik ya. Bukan saja peringatan kepada orang dunia, tapi kita juga yang sudah menjadi penyembah Yehova. Sentiasa diberi peringatan bahawa akhir zaman akan tiba di luar jangkaan kebanyakan orang. Apabila waktu yang kita tidak jangka, waktu itulah akan datang penghakiman Yehova. Namun, hamba yang setia dan bijaksana membuktikan bahawa mereka sentiasa teguh seperti tiang besi di sebuah kota berkubu. Mereka sedia untuk berpindah. Mereka membenarkan firman Tuhan untuk menguatkan mereka agar mereka dapat melaksanakan kehendak Tuhan. Kita harus mencontohi semangat berkobar-kobar mereka dan menunjukkan sokongan kita kepada mereka. Amat penting untuk kita menumpukan lebih banyak perhatian kepada perkara-perkara yang sudah kita dengar. Ibrani 2 ayat 1 mengatakan kita harus tumpukan lebih perhatian kepada perkara yang kita sudah dengar. Jangan dengar dan lupa. Jangan dengar dan pura-pura
tidak tahu. Kerana kita boleh buat demikian, itu terpulang pada anda. Namun, ini bukanlah waktunya untuk berbuat demikian. Pada masa lalu, mereka yang mendengar amaran daripada para nabi tetapi tidak mempedulikan amaran tersebut, hakikatnya mereka menghadapi pembinasaan. Dan apabila mereka mahu sedar bahawa apa yang dinubuatkan itu memang akan berlaku, sudah terlambat. Kerana telah tiba di luar jangkaan mereka. Jadi hari ini, suatu amaran yang lebih penting telah disebarkan. Melalui kerja penyebaran kita dan melalui pembelajaran Bible kita di perjumpaan, disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan yang kita boleh lihat berlaku sekarang, kita yakin bahawa Armageddon sudah diambang pintu. Jutaan orang di dunia tidak mempedulikan amaran ini. Bagi mereka, tidak masih lama lagi. Atau mungkin tidak akan berlaku. Tetapi kita sudah kesentuhan masa. Kerana akhir zaman akan tiba di luar jangkaan mereka. Apabila kita kata tiba di luar jangkaan mereka, waktunya, maksudnya, mereka tidak berjaga dan menantikan. Jadi apabila hari itu tiba, mereka terperanjat. Jadi adakah kita mahu jadi seperti itu? Adakah akhir zaman akan tiba di luar jangkaan anda? Tidak. Kita mahu sentiasa berjaga-jaga dan bersedia menantikan hari itu. Renungkanlah tentang Bapa kita Yehovah di syurga. Berapa lama lagi anda rasa bahawa dia akan mengatakan bahawa akhir zaman akan tiba? Kita tahu bahawa apabila dia melihat orang menderita di bumi, Bible menunjukkan bahawa Patut dia punya senang birth melihat certificate lah. Dia umat kadang-kadang yang mau pakai, menderita. mau pergi klinik atau apa. Patut dia Jadi, orang sana kamu simpan rasa terus. berapa lama lagi Tak tahulah. Nanti esok dia saya mahu cari. membenarkan umat yang menderita? Esok saya cari tu macam mana. Jadi bila kita merenungkan tentang kasih Yehovah, kita tahu bahawa masanya memang tinggal sedikit lagi. Jadi kami merayu anda semua di penghujung ceramah ini untuk ubah haluan hidup kita bertumpu pada hal-hal rohani, dan bagi mereka yang tidak aktif, kembali di bawah naungan kasih Yehovah, Gembala Agung kita. Dengan demikian, kita pasti akan dapat merentasi hari penghakiman Yehovah dan masuk ke dalam dunia baru yang dijanji.